الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ayat-ayat yang dibacakan sebentar tadi daripada surah Al-Baqarah ayat 261 hingga 266. Jadi pada ayat 264 Allah menggunakan lafaz an-nida, iaitu lafaz seruan. Pada siapa Allah menyeru? Pada ayat ini Allah menyeru orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jadi Allah menunjukkan ayat ini kepada orang-orang beriman, iaitu orang-orang mukmin di Madinah. Seperti mana yang kita tahu, di Madinah ramai karangan mereka dari orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya saya akan menceritakan sedikit tentang sebab turunnya ayat sedekah ini. Diriwayatkan bahawa Uthman ibn Affan dan Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhuma datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa 4,000 dirham untuk diinfakkan kepada pejuang yang akan ke Perang Tabuk. Berkata Abdul Rahman ibn Auf kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai 8,000 dirham dan aku ingin menginfakkan separuh darinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu mempunyai 1,000 ekor unta untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat sedekah ini. Seterusnya, jika kita lihat pada munasabat ataupun hubung kait ayat yang kita bincangkan ini dengan ayat selepas, Allah kembali mengingatkan orang-orang mukmin apabila ingin bersedekah ataupun menginfakkan harta, hendaklah menginfakkan harta itu dari
harta itu diambil dari perkara-perkara baik. Jauhi segala perkara-perkara haram seperti riba dan hasil-hasil jualan yang gharar ataupun hasil jualan perkara haram macam arak dan sebagainya. Dalam ayat ini juga Allah menegaskan bahawa syaitan akan sentiasa membuatkan orang-orang mukmin ini berasa was-was. Macam mana? Syaitan akan membuatkan orang mukmin ini rasa apabila dia bersedekah akan berfikir mereka akan miskin setelah memberikan sedekah ataupun menginfakkan harta mereka. Allah tidak akan sesekali memiskinkan atau memfakirkan orang-orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggandakan harta-harta yang telah diinfakkan tersebut. Allah mengumpamakan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah seumpama satu biji benih yang ditanam menumbuhkan 7 ranting atau 7 cabang, dan pada 7 ranting itu mempunyai, setiap 7 ranting itu mempunyai 100 biji benih. Kenapa Allah menggunakan perkataan mathalu? Mathalu bermaksud perumpamaan. Kenapa di sini Allah menggunakan perumpamaan? Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain, bagi menerangkan pahala, Allah hanya menjelaskan secara general. Bermaksud Allah tidak mengkhususkan berapa banyak pahala bagi perbuatan yang sekian-sekian. Okey. Sedangkan bagi menerangkan pahala untuk orang yang bersedekah, Allah menerangkan bahawa perumpamaan orang yang bersedekah ini adalah seumpama mereka yang memberi 1 dan kemudian ranting itu akan bercambah menjadi 700 biji benih. Jadi yang kedua, kenapa Allah menggunakan perumpamaan di sini? Jadi di sini Allah menggunakan perumpamaan bagi menerangkan fakta. Jadi kalau kita tengok, bila Allah memberi memberi gambaran kepada kita, macam mana satu biji benih boleh bercambah menjadi 7, dan kemudian daripada 7 itu akan menjadi 700. Okey, daripada situ kita boleh berfikir, sebab bila kita tengok pokok gandum seumpamanya, jadi kita akan nampak, kita akan dapat gambaran yang jelas apakah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. يا حنين 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 الشوق فينا حل بين يا حنينا هل تذكرت الليالي عطرها ينسي الحزونا يوم أن كنا سويا في رياض تحتوينا في رياض الحب كنا نستقي منها الفنونا يا حنين الشوق فينا حل بين يا حنينا هل تذكرت الليالي عطرها ينسي الحزون يوم أن كنا سويا في رياض تحتوينا في رياض الحب كنا نستقي منها الفنون ثم ها نحن وقفنا
قرب نائي مذعنينا وانقضى عهد ألفنا كان بالحب يلينا ما لقلبي كان يزهو ضمه الوجد سكونا إنه شجو افتراق بات يملينا الأنينا ثم نحن وقفنا قرب نائي مذعنينا وانقضى عهد ألفنا كان بالحب يلينا ما لقلبي كان يزهو ضمه الوجد سكونا إنه شجو افتراق بات يملينا الأنينا أيها Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah ada beberapa syarat yang kena patuh. Syarat pertama, la yutbi'una ma anfaqu. Mereka tidak mengikuti pemberian mereka itu mana dengan cara diungkit-ungkit. Kalau ungkit saja pemberian, batal pahala. Macam kita letakkan tanah-tanah di atas satu batu, kemudian turun hujan, maka hujan tadi akan membawa tanah-tanah itu, akhirnya licin batu itu. Macam itulah pahala mengungkit akan hilang dengan sebab mengungkit. Bila pahala bersedekah itu dah ada dah, tetapi dengan sebab diungkit, bila ngungkit saja habis hilang. Sebab tu jangan ungkit. Tuan-tuan ungkit saja habis. Saya dah sebut pada tuan-tuan, benda yang boleh diungkit dua saja. Orang yang dibenarkan mengungkit dua orang. Yang pertama, mak bapak. Mak bapak boleh mengungkit apa yang dia bagi pada anak. Kamu ni daripada kecil aku bela, tapi bila besar lawan. Daripada kecil aku bagi makan minum pada kamu, aku jaga kamu, aku hantar kamu ke sekolah, siang malam aku kerja nak bagi kamu besar. Tiba-tiba ini balasan kamu kepada mak, balasan kamu pada ayah. Harus diungkit dan tak berdosa dan tidak membatalkan pahala mak bapak. Yang kedua, yang boleh mengungkitnya ialah guru yang mengajar. Boleh. Kamu ni dulu tak erti apa, sekarang ni aku ajar. Dulu aku ajar, sekarang ni kamu dah pandai, kamu lawan pula, kamu buat macam ini pula. Boleh diungkit. Lain daripada tu tak payah ungkit. Ungkit saja batal. Seorang perempuan ungkit pada suami dia. Suami dia tak nak pergi Giant. Suami dia takut, di situ banyak raksasa, aku takut. Nama pun Giant kata. Isteri dia kata, awak tu memang kalau kita ajak ke mana pun tak nak. Memang selama ni awak tak pernah jaga saya langsung. Disebutnya memang selama ni awak tak pernah peduli dekat saya, awak tak pernah jaga saya. Suami kata tu, yang kamu makan minum, yang pakaian kamu itu apa? Dengan sekali saja suami tak ajak, suami tak ikut apa yang kata isteri, maka isteri kata memang selama ni awak tak pernah peduli dekat saya. Maka pahalanya batal selama 20 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 30 tahun menjadi isteri. Sebab tu jangan ungkit. Suami pun jangan ungkit pada isteri. Tetapi mak bapak boleh ungkit pada anak-anak. Guru boleh ungkit pada anak-anak pelajarnya. Yang ni dua saja. Lain daripada itu tak boleh ungkit. Sebab banyak orang yang suka mengungkit. Kadang dia jadi pemerintah, dia ungkit. Tak kenang jasa. Sudah tuan-tuan. Tak nampak ke jalan dah elok, api dah elok, air dah elok, semua dah ada. Tak kenang jasa kata dia. Tak kenang jasa apa tu memang kerja kamu.